السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan dapat kita bersama pada malam ni, menyambung perbahasan daripada 40 hadis aspirasi kejayaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambungan kita pada malam ni hadis yang ke-7 pada muka surat yang ke-106. Hadis yang ke-7 di bawah tajuk imajinasi dan inovasi. Kita tengok hadis yang diriwayatkan oleh penulis. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ghazwati Tabuk aw Khaybar wa fi sahwatiha sitrun fahabbat rihun fakashafat nahiyat as-sitri عن بنات لعائشة لعب فقال ما هذا يا عائشة؟ قالت بناتي. ورأى بينهن فرسا له جناحان من رقاع فقال ما هذا الذي أرى وسطهن؟ قالت فرس. قال وما هذا الذي عليه؟ قالت جناحان. قال فرس له جناحان. قالت أما سمعت أن لسليمان خيلا لها أجنحة؟ قالت فضحك حتى رأيت نواجذه. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam Sunan Abi Daud dalam Kitabul Adab, bab fi lu'bil banat, iaitu bab menerangkan tentang permainan yang dibenarkan untuk perempuan ataupun anak perempuan. Maksud dia daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawasanya dia memberitahu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba selepas ekspedisi ke Tabuk atau Hunain. Maknanya ada syak pada perawi Nabi ni baru balik daripada perang Tabuk ataupun perang Hunain. Sebahagian riwayat menyebutkan perang Tabuk. Perang Tabuk ialah perang yang berlaku pada tahun ke-9 Hijrah pada 26 Ramadan. Berlaku pada bulan Ramadan. Menentang Rom yang dikuasai oleh Hercules pada waktu itu. Dan tempat dia lebih spesifik lagi ialah di Palestin hari ini. Kekuasaan Hercules sebagai wakil kepada Maharaja Rom di wilayah timur. Tapi kita maklum dalam sirah, Rom tak sampai di medan peperangan sampai sudah tak sampai. Dan orang Islam pada waktu itu bersama-sama dalam peperangan ialah seramai 30,000 orang telah melakukan perjalanan yang jauh daripada Madinah ke Tabuk. Tabuk ni sekarang namanya Tabuk juga, tak diubah. Berada dalam negara Arab Saudi
bersempadanan dengan Jordan. Bila mana kita keluar daripada border Jordan, tempat pertama yang kita akan tempuh ialah Tabuk. Tabuk ni cuaca, suasana geografi dia sama macam Syam, iaitu ada tumbuh-tumbuhan, ada cuaca sejuk yang sehingga turun salji, bahkan boleh banjir pun. Memang biasanya kalau saya dulu waktu belajar, kalau pergi buat umrah daripada Jordan lalu Tabuk, kalau musim sejuk biasanya akan banjir sehingga mengakibatkan bah tak boleh lalu. Bah yang kita naik untuk pergi umrah tu lah, sangkut sehari, 2 hari. Itu biasa, pengalaman yang memang biasa selalu dilalui. Dahlah perjalanan tu sehari semalam, tapi kalau sangkut tu boleh pergi 2 hari ataupun 3 hari sangkut situ. Cuma nak katanya dia kawasan yang sejuk. Kawasan yang sejuk. Dan Tabuk ni selalu diletakkan gambar-gambar tanda akhir zaman dengan sebab situ salji. Orang kan selalu terkejut kalau negara Arab ni salji. Salji tu dah lama dah. Di Tabuk tu dah lama dah salji. Memang unta-unta situ pun tak pelik dah dengan salji situ. Kita je yang pelik. Cuma nak katanya Tabuk ni ialah memang tempat yang jauh. Perjalanan yang dibuat oleh Nabi dan para sahabat sebulan untuk sampai ke Tabuk ni. 750 km ke 800 km daripada Madinah Al-Munawwarah sekarang. Maknanya perjalanan dia double lah daripada daripada tempat kaum Nabi Saleh di Azab tu. Situ 400 km lebih, tambah lagi 400 km lagi. Cuma nak katanya ianya ialah tempat yang makruf sampai sekarang pun. Nabi balik daripada perang Tabuk. Perang Tabuk ni sampai sudah Rom tak sampai, dan akhirnya orang Islam balik. Dan perang Tabuk ni tidak disertai oleh ramai munafikin, sehingga turun ayat yang ke-42 surah At-Taubah. Allah Ta'ala sebut, walau law kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat 'alaihimus syuqqah. Sekiranya tempat yang nak pergi itu dekat dan hasilnya banyak, orang munafik ni akan pergi. Tapi kalau tempat tu jauh, tempat tu perjalanan dia sukar, maka mereka tak akan pergi. Tambah pula pada waktu tu ialah waktu tumbuh-tumbuhan di Madinah, khususnya kurma ni dia mulai berbuah. Gandum pun semua ni mulai boleh dituai. Jadi pada waktu tu dia orang tak nak pergi dengan sebab nak kutip semua hasil tanaman ni untuk dijual, untuk dapat keuntungan daripada dunia lah. Jadi dia orang ramai tak pergi. Nabi balik pada perang Tabuk, masuk kepada hadis kita ni balik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, angin telah bertiup sehingga mengangkat hujung tirai yang diletakkan di hadapan bilik simpanan. Sebelum pada tu ada tambahan sikit, cuma riwayat ni dia tak sebut. Nabi ni bila mana balik daripada perjalanan, Nabi akan berhenti di mana dulu? Di masjid dulu, baru balik rumah. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir, salat sunat yang dilakukan oleh Nabi selepas selesai pada musafir sebanyak 2 rakaat. Balik pada musafir, Nabi akan pergi masjid, lepas pada tu salat situ, baru Nabi balik rumah. Sebahagian riwayat lain, Nabi pergi rumah anak dia dulu, Fatimah, baru Nabi balik rumah isteri dia yang mana-mana. Jadi menjadi sunnah juga kepada kita balik musafir mana-manalah. Musafir ni definisi dia ialah orang yang keluar berbekal. Dia bawa baju, pakaian, dia tidur bermalam di tempat yang dia nak pergi tu. Lepas tu dia patah balik ke rumah dia. Menjadi sunnah untuk tempat pertama kita singgah sebelum rumah kita ialah masjid dulu. Tapi tengok keadaan lah. Kalau sampai daripada musafir tu waktu-waktu yang tidak boleh dilakukan salat sunat, contoh lepas asar apa semua ni, tak berhentilah kita. Walaupun ada keringanan di kalangan para ulama. Orang selalu bertanya, sebelum musafir ni ada tak salat sunat? Yang rajihnya tak ada apa-apa salat sunat sebelum musafir. Cuma ada doa lah sebelum musafir. Lepas musafir, ada sunnah yang ditunjukkan oleh Nabi, iaitu Nabi berhenti masjid dulu, Nabi salat 2 rakaat, baru Nabi balik rumah. Jadi kalau kita nak amal pun amal yang ni. Nak tunjuk orang Islam ni keterikatan dengan masjid tu kuat. Sehingga sampai mana-mana pun
Musafir mana-mana pun mesti nak berhenti masjid dulu. Dan sudah pasti dalam apa nama ni, dalam doa itu ialah doa supaya perjalanan itu diberkati, dosa-dosa diampunkan, segala apa yang dilalui dalam perjalanan itu kalau susah ianya menjadi kafarah, keampunan dosa. Itu antara sunnah yang ditunjukkan. Cuma dalam buku kita ni, dalam hadis ni dia tak sebut sebab dia nak ringkaskan. Angin mengangkat hujung tirai yang diletakkan di hadapan bilik simpanan. Dalam bilik Aisyah ni ada satu ruang simpanan. Nak kata bilik tu taklah boleh kata bilik sebab dia sebut nahiyah. Nahiyah ni ruang kecil je, yang boleh letak rak 3 tingkat macam tu lebih kurang. Sebab nak terjemah bilik ataupun store tu tak boleh, sebab ianya besar, ruang yang besar. Sehinggalah menampakkan beberapa anak patung kepunyaan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Aisyah ni dia ada kegemaran dia simpan anak patung. Walaupun dia dah kahwin dengan Nabi. Kita pun maklum dia ni perempuan muda. Dia kahwin dengan Nabi pun umur belasan lagi. Maknanya pada waktu ni pun dia masih lagi dalam usia sekitar itu. Dia bertanya kepadanya, apa ini? Dan dia menjawab bahawa itu adalah anak patungnya. Nabi tanya pada Aisyah, ni apa dia? Sebab mungkin perjalanan sebulan tu Nabi tak ada. Aisyah ni dia simpan ataupun dia hasilkan mainan tu. Mainan ni pada zaman dulu buat sendirilah. Patung-patung ni buat sendiri. Okay. Di antara patung-patung mainan tu, dia melihat ada satu patungnya bentuk seekor kuda dengan sayap yang diperbuat daripada kain perca. Dia terjemah riqaq situ kain buruk. Tapi yang tepatnya ialah ia kain perca. Sebab kain buruk ni orang kita duk ingat kain buruk yang duk lap dapur tu. Yang tu buruk sangat. Kain perca maksud dia. Yang bukan yang bau yang hitam tu kain tu. Yang tu tak buat anak patung lah. Okay. Cuma nak katanya kain perca sini. Okay. Kemudian dia sebut dalam hadis tu, dan bertanya apa yang dia lihat di antara mereka. Dia memberitahunya bahawa itu adalah seekor kuda, dan apabila dia bertanya apa yang ada di atasnya, dan dia menjawab bahawa ia mempunyai sayap. Maknanya kuda, bentuk kuda, lepas tu ada sayap, macam unicorn lah kot. Dia berkata, kuda dengan sayap. Aisyah kata, dia menjawab, tidakkah kamu mendengar bahawa Sulaiman mempunyai kuda dengan sayap? Dia berkata bahawa dia ketawa dengan sungguh-sungguh sehingga dia dapat melihat gigi gerahamnya. Saya rasa terjemahan dia ni macam berulang perkataan dia berkata. Dia tu siapa? Dia kena mention lah. Dia tu siapa? Dia tu kadang-kadang Nabi, kadang-kadang Aisyah. Jadi kena buat kurungan tu untuk kita confirm balik. Dia menjawab tu Aisyah jawab. Tidakkah kamu mendengar bahawa Sulaiman mempunyai kuda dengan sayap? Dia berkata bahawa dia ketawa. Tu Aisyah lagi. Banyak sangat dia ni siapa? Siapa dia yang terjemah ni? Itu benda nak tanya kan ni. Kadang-kadang terjemah kalut sangat jadi macam ni lah. Okay. Cuma Aisyah yang kata, tak ke kamu dengar Sulaiman tu ada kuda yang bersayap? Aisyah kata kepada Nabi, bukan Nabi kata kepada Aisyah tu. Waktu Nabi tengok patung mainan milik Aisyah bentuk kuda ada sayap, dia nampak muka Nabi ni semacam, dia pun kata, tak pernah ke kamu dengar ataupun bukankah kita ketahui kuda Nabi Sulaiman tu ada yang bersayap? Lalu Nabi dengar yang tu, Nabi pun ketawa sehingga nampak nawajiz. Nawajiz ni maksud dia apa? Gigi geraham paling dekat dengan taring. Gigi depan ni qawatik, sebelah qawatik rubaiyah, sebelah rubaiyah anyab, sebelah anyab nawajiz. Nawajiz ni lah gigi geraham lah. Gigi geraham tu ada pula beberapa pecahan dia. Cuma yang depan ni orang Melayu panggil gigi kapak kan. Arab panggil qawatik. Sebelah gigi kapak dia panggil rubaiyah. Gigi yang duduk di antara gigi kapak dengan gigi taring. Taring Arab panggil anyab. Lepas pada anyab dia panggil nawajiz. Nawajiz ni lah gigi geraham. Nabi ketawa sampai nampak gigi gerahamnya. Maknanya perbuatan Aisyah ni dia macam
Nak elak Nabi supaya jangan marahlah. Anak patung ni tak pelik pun. Walaupun memang tak ada kuda yang ada sayap. Tapi bukankah ada cerita Nabi Sulaiman ni ada kuda yang bersayap? Okay. Isu kuda ada sayap, wujud ataupun tidak kuda ada sayap boleh terbang. Dalam hikayat yang disandarkan kepada Nabi Sulaiman memang ada sebut benda tu. Dalam Al-Bidayah wan Nihayah oleh Ibn Kathir ada disebut. Okay. Tapi sebahagian para pentahqiq menyebutkan ia bukanlah kuda yang boleh terbang. Cuma kuda tu dihiasi sehingga nampak cantik macam kuda yang bersayap. Dia satu imajinasi saja. Dia bukan realiti. Kuda ada sayap ni cerita-cerita lah, cerita Hollywood apa semua je lah yang duk ada. Ini semua dongeng-dongeng lah. Cuma kuda tu bila mana dihiasi nampak menarik seakan-akan macam kuda yang bersayap, tapi dia tak boleh terbang pun. Maknanya kuda yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman itu adalah kuda yang hebat. Okay. Kita tengok dalam syarah muka surat 108. Dalam perbualan keluarga bahagia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anhu tentang koleksi permainannya yang dianggap seperti anak-anak kecil beliau yang bermain bersama mereka. Aisyah ni dia tak ada anak. Sampai Nabi wafat pun dia tak ada anak. Jadi dia orang perempuan muda, dia punya sifat keremajaan dan kebudak-budakan dia tu ada berbanding isteri Nabi yang lain. Tak macam Ummu Salamah dan lain-lain lah. Jadi untuk orang kata apa, kita faham benda ni, kita kena tahu kehidupan seorang perempuan yang muda, dia minatlah benda-benda macam ni. Dan benda ni dibenarkan. Sebab tu Imam Abu Daud diletakkan hadis ni dalam kitab Sunan Abi Daud nak sebut patung yang digunakan oleh budak-budak sebagai permainan itu dibenarkan. Sebab tu ada hadis yang lain dalam Sunan Abi Daud juga, ketika mana para sahabat menceritakan mereka mengajar anak mereka untuk berpuasa, ajar puasa. Bila mana anak-anak dia orang ni merungut lapar tak sampai sekerat hari lagi, baru sampai tengah hari. Jadi dia orang bagi pada anak-anak budak-budak kecil ni patung-patung yang dibuat daripada jerami untuk melekakan mereka sehingga mereka berpuasa penuh hari itu. Benda tu boleh. Cuma patung yang dilarang sini ialah patung yang dibesarkan, yang dihormati, yang diletak tempat yang khusus, tak boleh orang sentuh. Walaupun ianya ialah hakikatnya bentuk macam permainan. Sebab sekarang ni pun ada sebahagian orang hobi dia macam tu. Mengumpul anime ni yang mahal-mahal ni, yang sampai ribu-ribu ni. Yang ni bukan budak yang beli, ayah budak yang beli. Beli letak dalam rak kaca apa semua, orang sentuh dia marah. Sebab benda tu mahal. Yang ni tak perlulah. Sampai apatah lagi kalau hobi ni mengganggu nafkah wajib keluarganya. Jadi tak perlu yang ni. Tak perlu ada hobi-hobi macam tu. Okay, cuma nak sebutnya ialah kalau setakat patung mainan yang kita beli pada anak-anak kita, benda tu dibenarkan. Tidak menjadi salah pun. Cuma dia tidak dimuliakan. Bila mana anak-anak tu dah besar, dah tak ada dah anak kecil, kita bagi ke orang lain lah, tak payah simpan lah. Sebab hakikatnya patung-patung ni taklah digalakkan sangat disimpan dalam rumah pun. Walaupun patung permainan, kalau tak ada budak kecil, semua dah tua dah, ada orang dia simpan buat kenangan. Nak tunjuk nanti anak dia dah tua bangka nanti, nak tunjuk balik ni Ultraman yang beli dulu saja darjah 1, tak perlu lah. Dia sibuk je, tak sempat tengok Ultraman apa. Cuma nak katanya dah habis dah zaman dia habis. Ada orang dia nak simpan. Nak simpan pun tak apa, simpan dalam tertutup, dalam tong besar, jangan letak dalam rak. Sebab ini benda-benda yang mengundang, benda-benda yang tak baik dalam rumah kita. Tak dinafikan. Banyaknya patung dalam rumah ni, dia menyebabkan suasana rumah tu seram sikit. Sebab memang syaitan dia memang obses, dia memang mudah pada benda-benda seperti ini. Apatah lagi patung yang dibeli atas dasar bukan untuk bermain, tapi memang untuk dijadikan sebagai perhiasan. Jadi benda-benda seperti itu elakkanlah. Kalau permainan ianya diringankan. Sayyidatina Aisyah meletakkan permainan itu di tempat khusus untuk mereka seperti rak. Sewaktu berbual bersamanya, Nabi Muhammad melihat di antara permainan itu terdapat permainan kuda yang diperbuat daripada kulit
Kuda ini mempunyai sesuatu yang luar biasa, iaitu 2 sayap. Nabi Muhammad SAW berasa hairan dengan hal berkenaan. Lalu Aisyah membantu Nabi perihal kuda perang Nabi Sulaiman, memberitahu Nabi perihal kuda perang Nabi Sulaiman yang sepertinya memiliki sayap disebabkan kelajuannya yang luar biasa. Dia buat kuda perang tu dihiasi macam ada sayap, tapi dia bukan terbang. Dia digunakan untuk perang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantas ketawa sehingga terlihat gigi baginda sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW berterusan berbual bersama Aisyah radhiyallahu anha sehinggakan beliau berasa senang untuk berimajinasi. Tadi saya sebut tentang Nabi ni sebelum balik rumah isteri, Nabi berhenti masjid, Nabi salat dulu 2 rakaat. Apa dia yang Nabi minta sebenarnya? Saya cuba duk cari riwayat. Biasanya Nabi minta dalam doa tu supaya dimasukkan rasa sejuk hati, sejuk mata memandang tengok anak isteri yang ada di rumah, di masjid sebelum balik rumah. Sebab ada orang dia balik dengan letih-letih, dia tak nak bercakap. Dia mula buat muka letih dia. Sebab tu Nabi sebut as-salah qurratu aini. Salat itu ialah penyejuk hati aku. Tambah zaman sekarang orang musafir, dia boleh ejah waktu dia supaya tak kena waktu dilarang salat sunat tu. Satu orang yang bermusafir, sebelum dia sampai rumah, dia memang boleh berhenti. Untuk zaman kita ni, tak ada hujah untuk kita tinggalkan sunnah ni. Tambah orang lelaki yang sibuk apa semua, kadang-kadang dia balik dengan muka yang tak sepatutnya. Dia boleh mengguriskan perasaan isterinya, anak-anak dia tak dapat menyambut dengan baik. Bahkan ada sebahagian riwayat kata, Nabi tidak akan sampai ke rumah isterinya mana-mana pun lepas pada musafir, melainkan Nabi dah salat, Nabi sudah bersiwak, maknanya Nabi bersihkan diri. Nabi cuba buang keletihan-keletihan yang tak sepatutnya sampai di depan pintu rumah waktu balik pada musafir. Ini penting. Minta pada Tuhan supaya kita ni tak jadi sebab orang annoying dengan kita, termasuklah orang dalam rumah tu sendiri. Jadi benda tu penting. Sunnah ni kena hidupkan balik. Maknanya musafir tu, balik musafir, dalam kereta kita ni kena ada lah toiletry sikit apa semua, supaya kita tu orang kata apa, menerima sambutan isteri dan anak tu dalam keadaan yang baik. Barulah tak berlaku orang kata apa, masa muka ke ataupun tak bercakap ke, komunikasi yang tak baik ke. Ini antara sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan boleh bayang, Nabi bawa balik daripada perjalanan perang Tabuk yang jauh sebulan ni, Nabi tidak menunjukkan letih pun daripada perang ataupun perjalanan tu. Bahkan Nabi boleh ketawa pula. Baru balik ni bukan dah sejam, sehari duduk rumah ni. Ni baru beberapa detik sampai. Nabi menunjukkan kesan yang positif. Sebab tu sunnah Nabi ni berat nak dibuat. Bukan senang. Ramai orang boleh berteori, termasuk ustaz-ustaz pun dia boleh berteori je. Dia pun jahanam hidup dia kalau dia tak ikut sunnah Nabi. Itu benda yang dia kena tahu dan dia kena sedar. Okay. Ketawanya baginda SAW tanda baginda akur perbuatan Aisyah terhadap permainannya. Malah baginda SAW akur akan imajinasi beliau yang membayangkan kuda bersayap. Perkara ini bukanlah sesuatu yang aneh bagi pemudi sepintar Aisyah radhiyallahu anha. Sedia maklum bahawa banyak berimajinasi merupakan antara sifat jelas bagi orang-orang yang kreatif dan berinovasi. Itu muka surat 109. Tapi satu benda juga kita kena tambah sini. Aisyah ni dia main patung sebab dia tak ada anak nak kena urus. Dia bukan macam Ummu Salamah, ada anak ramai. Ummu Salamah tak sempat nak main-main patung ni. Jadi benda ni pun kena take note juga. Bagi perempuan yang ada anak kecil, yang suaminya keluar musafir, tak payah kalut nak beli anak patung lah, cara anak tu. Urus anak tu dulu. Sibuk dengan anak patung, buat apa? Bagi susu anak tu dulu. Yang tu mustahak lagi. Aisyah dia tak ada benda tu, dia tak ada tanggungan tu. Seorang perempuan dia kena kenal apa prioriti dia dalam rumah. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut al-mar'atu rabbatul bait. Perempuan ini dia pemimpin lah rumah dia. Dia kena kenal prioriti dia apa. Bila mana dah ada anak kecil apa semua, dia tak boleh lah nak kena buat hobi, nak simpan anak patung lagi. Yang ni tak perlu lah. Dia kena fokus pada anak betul. Tu anak dia betul. Tak perlu pada anak patung lah. Okay. Perkara ini sebagaimana yang ditunjukkan melalui bagaimana Nabi SAW menyantuni keluarga baginda.
penglibatan baginda dalam menggalakkan mereka untuk berimajinasi. Perhatikan bagaimana apabila baginda kembali daripada salah satu peperangan baginda, setelah berhempas pulas menentang musuh, memimpin tentera baginda dan mentadbir negara, baginda SAW masih tetap mengambil berat soal keluarga baginda. Itu bahagian untuk side sikap Nabi. Bila mana dia balik, dia tak nak tunjukkan keletihan dia. Yang ni khususnya orang lelaki, dia kena belajar lah macam mana kemahiran untuk tidak menunjukkan keletihan. Bagi saya, ikutlah surah Nabi itu, berhentilah masjid dan salatlah. Ambil wuduk dengan elok, salat dengan elok, bacaan yang tenang apa semua, minta doa pada Tuhan. Paling-paling kurang doa sebelum sampai rumah tu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Tuhan, jadikanlah isteri kami, anak kami penyejuk mata kami, dan jadikanlah kami imam kepada orang-orang yang beriman. Doa tu kita baca dengan harapan kita balik rumah, kita menjadi lelaki yang paling dihormati dan disegani oleh isteri dan anak-anak, dan juga siapa yang dalam rumah tu lah. Biasanya isteri dan anak-anak lah yang ada. Jadi Nabi tunjukkan benda tu. Inovasi menurut Wallace ialah tindakan bermatlamat yang menjurus kepada natijah yang tulen dan tidak diketahui sebelum itu. Ini dia datangkan definisi daripada beberapa orang pakar motivasi ataupun pakar pembinaan diri barat lah ni. Wallace tu nama orang barat tu. Imajinasi yang ada pada Aisyah waktu dia buat patung kuda ada sayap tu menunjukkan satu orang yang berpandangan jauh. Dia bukan khayal, tapi dia berpandangan jauh. Memang yang kuat berimajinasi ni ialah budak-budak hakikatnya. Sebab tu kita akan tengok budak-budak ni dia boleh main seorang diri, dia boleh bayangkan pengepit baju tu macam jet kapal terbang, kan? Tuan-tuan tengok ngepit baju, dia susun jadi jet kapal terbang. Dia bayang. Kita yang banyak masalah ni tak boleh nak fikir macam dia orang lah. Cuma nak kata imajinasi tu tinggi. Dia boleh bayang benda ni, kepala bulldozer ke apa, macam-macam dia boleh main seorang diri. Itu normal seorang budak, imajinasi. Cuma Nabi ni dia luruskan imajinasi itu ke arah yang lebih baik dan mengembangkan kekuatan berimajinasi dalam diri manusia. Kita semua ni Allah Ta'ala beri pada kita kebolehan untuk berimajinasi. Buktinya apa? Buktinya kalau kita baca Quran, ada ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang nikmat syurga yang memerlukan otak kita untuk bayang dia. Paling simple, kita tengok dalam suratul Insan, bila mana kita salat subuh berjamaah hari Jumaat, kalau imam baca suratul Insan, kita akan jumpa ayat-ayat yang Tuhan sebut tentang nikmat-nikmat dalam syurga. Bila mana Allah Ta'ala sebut, wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarir. Didatangkan di hadapan ahli syurga ini bekas minum daripada perak yang dibuat dalamnya tu ada lagi bekas kaca. Kaca tu diperbuat daripada perak. Satu benda yang kita kena imagine, tapi nak katanya itu ialah pendetailan nikmat-nikmat syurga yang mendatangkan rasa keinginan. Daripada imajinasi itu, dia membentuk gerak kerja untuk pergi ke arah tu. Sebab tu Nabi hari Jumaat ataupun hari-hari yang lain, Nabi bacakan dalam salat subuh ni ayat-ayat yang bersifat tentang apa ada dalam syurga tu. Bantal-bantal yang disusun, makanan-makanan, buah-buahan yang ada. Ini semua memerlukan imajinasi. Tujuan dia apa? Berkeinginan ke arah itu. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok kejayaan atlet-atlet ni ada saya baca artikel, atlet-atlet ni tak kira lah atlet apa saja yang dia sertai dalam sukan ni. Dia renang ke, dia bawa basikal ke, dia berlari ke apa. Biasanya yang menang ni, yang pegang, yang sentiasa dapat pingat emas ni, apa dia punya resepi kejayaan dia? Kuasa imajinasi sebelum sampai hari bertanding tu. Saya ada baca satu artikel, tapi dah lama lah artikel ni. Satu orang perenang, tapi perenang ni orang barat. Memang dia kerap kali dapat emas. Dia sebut waktu dia wawancara tu, dia kata dia akan imagine dia nak terjun daripada papan anjal tu lebih pada 1000 kali ataupun kadang-kadang sampai 5000 kali sebelum hari pertandingan. Dia imagine dia buat best performance.
Manusia boleh buat macam tu. Pada hari yang ditakdirkan dia kena buat betul-betul benda tu, maka dia buat berdasarkan apa yang dia dah latih dalam minda dia. Manusia ni dia boleh buat macam tu hakikatnya. Itu ialah benda-benda yang kita kena cari dalam diri kita, dalam hati kita, kekuatan imajinasi. Dia bukan khayal, dia membentuk imajinasi. Dia progreskan diri kita untuk dapat benda tu. Saya cerita pengalaman sini, saya bukan cerita untuk angkat diri, tapi saya nak cerita saja sebagai perkongsian experience imajinasi ini. Sebelum saya kuliah, macam tuan-tuan tengok saya kuliah sekarang, saya bukan biasa dengan kamera ni. Dululah, umur belasan ni. Sehinggalah ada satu video saya dirakam kuliah tu pun tiba-tiba. Orang tak bagi tahu apa, tiba-tiba tengok orang pacak kamera. Kita pun dah semacam lah. Kuliah tu di masjid di Kelantan pada waktu tu. Masa tu Cakap Terengganu pun pekat lagi. Kalau tuan-tuan tengok video tu, video lama lah. Lepas pada waktu tu, kita macam tak berapa puas hati dengan first performance tu. Okay. Saya selalu tengok meja kuliah di mana-mana masjid. Kalau di Terengganu ni, sebab saya duduk di Kemaman, dia ada banyak masjid-masjid yang besar ni. Saya tengok je meja kuliah tu. Dan saya cuba bayangkan saya pernah kuliah di situ. Tak pernah kuliah lagi situ, tapi imagine. Antaranya, kalau tuan-tuan yang pernah pergi Kemaman Terengganu ni, masjid-masjid besar di Kemaman ni apa dia? Masjid Geliga. Nama kawasan tu memang Geliga pun. Orang situ tak tahulah Geliga ke tak. Tapi nama kawasan tu memang Geliga. Okay. Dia dekat dengan pantai. Okay. Ada satu lagi, Masjid Sultan Ahmad, tengah bandar cukai tu. Masjid Jamiat Cukai. Ni masjid-masjid yang dia punya hall utama dia luas sampai ke belakang. Kalau orang datang, sayup ramai orang. Dia tak kira siapa kuliah pun memang jenis ramai orang. Orang tak biasa, dia akan rasa gugup kan. Saya imagine. Termasuklah masjid ni, Masjid Alwi ni. Sebelum saya datang Perlis, sebelum saya duduk Perlis lagi, saya dah pernah imagine, sebab saya pernah datang Perlis, datang tengok meja ni. Kalau aku kuliah sini, aku nak buat macam mana? Kekuatan imagine itu dia perlu ada. Orang muda pun semua, kalau dia nak sesuatu, dia tengok dan dia ambil masa untuk diri dia. Kalau dia duduk di tempat tu, apa yang dia nak buat? Dia bukan khayal. Khayal ni dia habis, lepas tu dia bawa tidur, habis macam tu je. Tapi dia buat perancangan ke arah itu. Dia cuba buat imagine diri dia. Sebab tu Nabi tidak melarang manusia untuk buat bayangan dalam otak dia. Contoh terdekat tuan-tuan, yang paling dekat dengan kita ni, ialah apa yang berlaku di Palestin sekarang. Tuan-tuan kena tahu, bermula daripada Sabtu baru ni, 7 Oktober, bermulanya serangan Hamas kepada Israel di negara haram Israel ni. Tuan-tuan kena tahu, ini benda yang diorang buat ni telah di-imagine 30 ke 50 tahun yang lepas oleh Syekh Ahmad Yasin yang mengasaskan Hamas, yang mati kena tembak dengan Apache tak kursi roda tu. Orang sekarang ni up balik video dia, wawancara dia. Bilakah kamu sangka ataupun kamu jangka Yahudi ni akan keluar daripada Palestin keseluruhannya? Dia kata 35 tahun daripada sekarang. Waktu tu sekitar tahun 88 ataupun 78, saya tak ingat pasti. Cuma kalau tuan-tuan tengok, lebih kurang tu lah, 1983 ataupun 73, mungkin hari Sabtu juga peperangan tu pernah berlaku beberapa puluh tahun yang lepas. Sekarang ni dia buat, memang dia jadi trend serangan Hamas ni, dia akan serang pada hari Sabtu, sebab hari Sabtu ni hari besar untuk Yahudi. Hari besar untuk Yahudi. Cuma waktu serangan yang 35 tahun, 50 tahun yang lepas itu, waktu tu kekuatan Hamas, masa tu belum ada Hamas, cuma ada Brigade Al-Qassam sahaja. Dengan duit sekitar $7,000, dengan orang kata apa, roket yang boleh pergi sampai 35 km saja daripada tempat dilancarkan di Gaza. Berbeza dengan sekarang. Cuma dia pernah sebut, dia imagine satu masa nanti semua Yahudi ni akan keluar. Itu ialah bentuk imagine yang dibenarkan. Walaupun mungkin akan ada orang kata jihad di Palestin ni ada beberapa isu lah nak kena tengok apa semua, tapi kita meletakkan diri kita di tempat dia orang. Apa rasa tanah yang kita lahir padanya,
Dia rampas perempuan, lelaki, orang tua pun semua dianiaya di hadapan kita. Sebab ada orang dia keluar suara sumbang sikit, dia kata tak perlu jihad di Palestin ni. Tak apalah, dia mungkin ada pandangan dia sendiri, tapi kalau yang kena tu family kita sendiri. Satu orang yang mempertahankan tanah dia sendiri. Jadi imagine daripada Syekh Ahmad Yasin tu besar. Kita bila luar azan dulu. Kita sebut sikit beberapa perkara sebelum kita habiskan kuliah kita ni. Apa yang kita boleh rumuskan daripada hadis ni ialah penulis dia nak sebut dalam syarah. Saya tak baca semualah sebab dia datangkan semua ni teori-teori daripada barat. Kekuatan imajinasi itu penting, tapi dia diikuti dengan usaha untuk meningkatkan imajinasi itu, merealisasikan imajinasi itu. Macam yang kita sebut, Syekh Ahmad Yasin apa yang dia buat? Dia create Hamas. Ialah isu politik ni lah isu yang kita tak dapat elak. Kalau orang nak bercakap hari ni memang tak akan selesai lah. Tengok negara ni bersama dengan Israel, tengok negara ni tak bersama dengan Palestin. Kita ketepikan dulu isu tu. Kita nak tengok pembentukan. Sehinggalah hari ni kita tengok ketumbukan dia yang luar biasa, roket dia apa-apa semua dah makin bertambah. Ini hasil imajinasi beberapa puluh tahun yang lepas. Dia bermula dengan imajinasi, tapi dia buatlah satu sistem untuk merealisasikan imajinasi itu. Sebab tu kita akan tengok pemilihan nak masuk brigade tu pun payah dan ketat. Memang yang masuk tu orang muda, tapi orang muda yang terpilih. Yang kalau kita buat uji cuba pada malam ni, orang muda empat kita ni mungkin ramai tak lepas kot. Sebab nak join Brigade Al-Qassam ni, pertama salat jemaah 5 waktu on time dengan takbiratul ula diperhatikan selama 4 tahun untuk join. Bukan 40 hari. 40 hari boleh berlakon lagi. 4 tahun. Sebab nak memerangi musuh Tuhan ni kena kuat hubungan dengan Tuhan. Sebab tu dia tak boleh orang yang pandai retorik semata-mata. Orang yang hanya pandai cakap, meniupkan semangat, tapi dia sendiri pun kelang kabut, dia sendiri pun tak tahu pengurusan hidup dia, hubungan dia dengan Tuhan. Bahkan pada ibadah wajib pun kita tak nampak dia di mana. Ini tak boleh. Dengan hubungan baca Quran dan hafal Quran tu lagilah. Cuma nak kata, ini ialah benda-benda penting, pembentukan. Nak dapat benda yang besar, imajinasi tu nak bagi jadi realiti, kena ada susunan kepada imajinasi itu supaya tercapai. Macam saya sebut di awal tadi, bila mana Nabi membacakan ayat-ayat dalam surah Al-Insan dan juga dalam surah apa-apa pun tentang nikmat syurga, apa yang terbina dalam jiwa sahabat? Usaha untuk melayakkan diri merasai nikmat itu. Tengok dalam surah Al-Insan, bila mana Tuhan sebut bidadari, sifat dia macam ni, makananlah syurga, sifat dia macam ni. Macam mana nak jadi ahli syurga? Cukup dengan berkhayal. Sudah semayang sandar dekat tiang masjid. Kalau boleh syurga ni sedap. Lepas tu tidur. Tak dapat syurga dia. Dia kena buat sesuatu. Dia kena fikir dah. Nak jadi ahli syurga ni kena semayang on time. Nak jadi ahli syurga ni kena banyak berzikir. Nak jadi ahli syurga ni kena banyak masa dengan Quran. Nak jadi ahli syurga ni kena buat itu, kena buat ini. Semua benda tu kena buat. Sebab tu imajinasi tak boleh hanya tinggal imajinasi. Dia akan bertukar daripada imajinasi jadi khayal. Imajinasi itu perlu direalisasikan dengan usaha. Cuma dia ambil perbahasan daripada hadis ni untuk tunjuk tak salah satu orang tu dia nak berimajinasi. Cuma peringkat awal di imajinasi itu mungkin orang akan tengok dia pelik tapi Nabi dia tak buat pelik lah. Waktu Aisyah fikir tentang kuda yang laju ni, dia upgrade dekat patung kuda tu ada 2 sayap. Itu imajinasi dia. Imajinasi dia untuk dia kata apa? Dia realisasikan benda tu. Tapi itu imajinasi tu taklah penting sangat yang Aisyah buat ni. Cuma nak sebutnya Nabi okey orang berimajinasi. Kalau orang muda dia berimajinasi dengan kemahiran yang dia ada. Dia pandai apa? Dia nak buat perisian apa yang boleh menyebabkan orang dekat dengan Tuhan, yang boleh orang akses semua ilmu agama dengan baik. Dia imajinasi je. Lepas tu dia buat. Dia usaha. Tak jalan 100% tak apa. Tapi dia ada muntalak. Titik mula tu ada. Bermula dengan imajinasi. Tuan-tuan sedarlah. Para sahabat semuanya yang dapat tempat di syurga tu, mereka bermula dengan angan-angan untuk jadi ahli syurga juga. Bukan dia orang, tak sangka jadi ahli syurga. Bukan macam tu.
Dia memang dah ada jiwa yang nak dan rindukan kepada benda tu. Lalu dia orang buat usaha untuk dapat benda tu. Jadi yang paling mustahak untuk kita ialah berimajinasi menjadi orang yang paling berjaya di akhirat nanti. Seperti mana Tuhan sebut tentang sifat-sifat orang yang berjaya di akhirat ni. Bila mana Tuhan detailkan syurga ni seluas langit dan bumi dan lebih luas pada tu lagi, kita berimajinasi. Tuan-tuan tengoklah rahsia keberjayaan orang-orang kaya mana pun. Dia orang bermula dengan imajinasi. Dia orang tengok bangunan, satu masa nanti aku jadi shareholder di sini. Dia bermula, tapi dia dapatlah. Tapi takkan kita orang beriman nak fokus yang tu je. Kita kena fokus lebih lagi. Kita kena fokus seperti mana yang Nabi sebut, syurga, Firdaus dan segala-galanya. Itu lebih mustahak untuk diburu berbanding yang tepi-tepi ni. Yang tepi-tepi ni boleh, sampingan tak apa. Tapi yang lebih utama ialah memburu syurga dan berimajinasi menjadi ahli syurga. Dan sifat ahli syurga ni apa dia? Mereka tak akan bercakap benda-benda yang lara, melainkan perkataan yang sedap didengar. Kita baca Quran, Quran sebut macam tu lah. Mereka akan bercakap assalam, kesejahteraan. Sebab itulah syurga tak bunyi bising. Kalau jenis kuat sembang, suka gosip, ni ciri awal di syurga dah tak ada lah. Jadi ini benda yang kita kena bina balik. Imajinasi menjadi golongan yang paling terbaik. Jadi kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah untuk kali yang akan datang, kita akan tengok muka surat 110 tu. Ada beberapa poin lagi tentang hadis ni untuk kita sentuh lagi. Jadi insya-Allah untuk minggu depan kita akan masuk muka surat 110 sebelum kita masuk hadis yang ke-8. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.